Dua beradik mati lemas ketika mandi di air terjun. Seorang bapa pula dikhawatiri lemas di bawah arus sungai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar berpotensi menjadi pengeluar makanan domestik menerusi pembangunan program Kesedar Food Valley dan ia sebagai usaha menangani isu keterjaminan makanan serta meningkatkan pengeluaran pertanian dan makanan negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, usaha Kesedar dalam memanfaatkan lebih 900 hektar tanah bagi tanaman hasil baharu di Gua Musang wajar dijadikan penanda aras baharu serta lebih baik membabitkan agensi kerajaan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata 3 projek utama diperkenalkan Kesedar di bawah program ini ialah pertanian hasil baharu, penternakan lembu pedaging dan agrotek desa. Pada hemat saya, jumlah keluasan tanah, jumlah ternakan, jumlah keberhasilan ini harus dipertingkatkan dengan berganda-ganda bagi menyumbang untuk keterjaminan makanan di negara ini keseluruhannya. Dan ini juga yang saya telah arahkan untuk lain-lain agensi di bawah KKDW. Beliau mengadakan lawatan kerja ke Kesedar di Gua Musang. Kesedar turut membangunkan tanaman kopi Robusta di kawasan seluas 60 hektar dengan kerjasama Nestle Malaysia di bawah program Nescafe Grown Respectfully. Pada 2022, Kesedar telah membelanjakan RM900,000 kepada anak syarikatnya Kesedar Dagang Senang Berhad bagi memulakan usaha penternakan lembu pedaging pada 2020. 100,000 peserta daripada golongan B40 disasar menyertai program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata program itu berupaya membantu golongan terbabit menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan bagi membolehkan mereka keluar daripada garis kemiskinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran 2,000 itu adalah sasaran minima untuk menjana pendapatan, perkara yang sama juga dengan insan yang mengusahakan penjualan makanan melalui vending machine. Kalau lihat satu juadah itu RM2 dan memang kita minta supaya jual dalam RM2 saja. Kerana itu membantu orang ramai juga, dia menurunkan harga barang makanan yang orang boleh beli. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR di Ibu Negara. Rafizi turut menambah selain beberapa kemudahan, kerajaan turut melakukan pemasaran bagi membantu peserta berjaya dalam inisiatif ini. 600 pelajar Institut Pengajian Tinggi di Johor berpeluang menceburi bidang keusahawanan melalui program Usahawan Muda 2023 PUM23. Mereka akan dibimbing tentang bantuan dan juga insentif yang diperlukan sebelum terlibat dalam bidang keusahawanan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata 3 PUM23 disasar untuk diwujudkan. Satu daripadanya secara dalam talian untuk peserta di Perak, manakala 2 lagi secara fizikal di Johor dan Sabah. Kita akan buat juga di tempat-tempat yang lain, di politeknik yang lain untuk kita mendedahkan mereka tentang pelbagai insentif dan juga program-program yang dianjurkan oleh pihak SSM. Oleh pelajar yang telah pun dibimbing untuk insya-Allah mereka menjadi usahawan. Jadi saya rasa di negeri yang lain kita akan terus lakukan
dan penyertaan itu saya rasa lebih kuranglah dengan apa yang kita buat di Johor ini. Beliau ditemui selepas merasmikan PUM 23 peringkat Johor di Politeknik Ibrahim Sultan Johor Bahru. 300 orang wanita menyertai program Wanita Bangkit at KPWKM yang diilhamkan bagi membantu wanita menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan. Pemilihan peserta adalah terdiri daripada wanita yang hilang punca pendapatan atau ibu tunggal yang menunjukkan komitmen dalam perniagaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atira Sabu menyatakan program ini bertujuan memperkasakan ekonomi wanita dengan mengoptimumkan potensi individu berdasarkan bidang kemahiran. Selepas tempoh pandemik, ada yang hilang mata pencarian, hilang punca pendapatan dan ada yang masih down. Dan program-program Wanita Bangkit at KPWKM ini yang kita gerakkan melalui Yayasan Kebajikan Negara adalah untuk menyusun mereka semula, memotivasikan semula dalam usaha-usaha kita menjadikan mereka usahawanita yang berjaya lah. Dan setakat ini kurang lebih 17,000 yang telah kita empowerkan, daya upayakan dalam program Wanita Bangkit. Peserta program Wanita Bangkit at KPWKM ini akan dipantau dan mengikuti kursus oleh agensi kerajaan seperti Iskin Pekeso serta perkongsian pengalaman daripada usahawan berjaya. Program inilah yang membuka ruang dan peluang untuk saya bangun dan bangkit semula, bangunkan salon bisnes muslimah saya tu. Jadi dengan program ini dia dapat membantu bukan dari segi modal sebenarnya, tapi lebih juga kepada dari segi kesihatan mental, banyaklah program-program, especially kesedaran terhadap banyak benda, undang-undang, dari segi undang-undang dan sebagainya. Kita ada peruntukan, ada benda yang kita tak tahu yang sebenarnya kita patut tahu. Mereka ditemui selepas program Wanita Bangkit at KPWKM di Cyberjaya. Pengamal perubatan tradisional digalakkan mengambil peluang untuk menyertai kursus perintis sekurang-kurangnya sehingga ke tahap 3 Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Penasihat Persatuan Pembangunan TVET Nasional Datuk Seri Dr. Baharudin Abu berkata, usaha itu bagi melahirkan profesion pengamal perubatan bertauliah sekaligus diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Matlamat kerajaan adalah untuk memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET bagi melahirkan golongan tenaga mahir yang cemerlang dalam pelbagai bidang pekerjaan. Salah satu syarat utamanya harus memiliki Sijil Kemahiran Malaysia paling tahap yang ketiga. Jadi salah satu langkah yang terbaik dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita mohon kepada semua pengamal perubatan alternatif apa saja modaliti berdaftarlah sebagai pengamal yang bertauliah di Kementerian Kesihatan, dan dengan yang dibuka oleh kerajaan sekarang ini melalui TVET ini sampai 8,000 juta, ambillah peluang. Seramai 10 graduan berjaya ditauliahkan pada majlis graduasi bagi Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 yang berlangsung di Shah Alam. Manakala seramai 31 perintis mengambil Sijil Kemahiran Terapi Urutan Asas. Memang terbaiklah, bagus bagi saya. Sesiapa yang belum ambil kemahiran, dia boleh membantu menjanakan ekonomi keluarga dan negara. So siapa-siapa yang tak ada kemahiran, sijil kemahiran, perlu ada sijil tauliah macam saya. Zaman sekarang ni memang kemahiran sangat-sangat diperlukan, dan kemahiran sangat membantu untuk kita survive dalam masa sekarang ni. Saya sukalah sebab kerajaan dah memperkasakan bidang kemahiran kita. Yang saya tahu kemahiran ni tak semua orang nak ambil. Tapi sekarang baru orang nampak kemahiran ni sebenarnya perlu dalam hidup kita. Pinjaman mikro bagi usahawan dan penjaja bertujuan untuk penyediaan modal kerja yang diumumkan di bawah Belanjawan 2023 memberikan nafas lega kepada peniaga yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19 yang lalu. Malah peniaga-peniaga kecil terus berharap kerajaan akan membimbing mereka dalam menjana semula pendapatan dengan sokongan dan juga bantuan.
hasil daripada pembentangan bajet 2023 yang baru saja dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Alhamdulillah kami peniaga-peniaga kecil sekurang-kurangnya mendapat manfaat daripada pembentangan bajet baru ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas bajet yang dibentangkan baru ini. Kita harapkan daripada bajet 2023 ini pada yang peniaga-peniaga kecil ini mesti mau ada pinjaman daripada mana-mana kewangan, harap dapat memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk membuat pinjaman daripada bank yang dilulus yang boleh memberi kita untuk memusing modal pada masa kini. Kami peniaga-peniaga kecil dapat menikmati segala yang kami idamkan melalui perniagaan. Dan terima kasih juga kepada Perdana Menteri dan juga dan seterusnya bahawa dengan adanya maktab kami dapat artis-artis di bawah seniman PKVM dan sebagainya dapat berkumpul sini, berniaga di sini. Alhamdulillah. Golongan peniaga kecil juga menyokong langkah kerajaan yang akan memperkasakan peranan Pusat Ekonomi Digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan teknologi komunikasi maklumat ICT dan e-dagang. Keputusan kerajaan untuk memberi sumbangan wang tunai RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim kepada pesawah padi disambut baik. Ia disifatkan tanda prihatin kerajaan terhadap kebajikan pesawah terutama yang bergantung sepenuhnya kepada sawah padi sebagai sumber pendapatan utama. Para pesawah di Sanglang Jerlun yang ditemui berpendapat pemberian tersebut sedikit sebanyak membantu meringankan beban mereka. Alhamdulillah, kami melahirkan rasa syukur kerana pihak kerajaan prihatin telah pun meluluskan bantuan untuk wang bantuan untuk menunggu musim menuai sebanyak RM200 untuk 3 bulan. Dan dalam untuk tempoh 2 kalilah setahun dengan kos kerajaan sebanyak 228 juta. Perkara ini menjadi disambut dengan baik oleh pihak kami dan insya-Allah dengan bantuan dan juga bajet yang diluluskan ini akan membantu usaha-usaha meningkatkan hasil pengeluaran padi kita yang lebih baik. Sebagai petani kita dapat yang ni. Tengoklah pada kerajaan baru ni yang prihatin dengan peladang pertanian. Kan? Dapatlah mengurangkan beban di segi orang kata tanggungan sebagai peladang. Terima kasih banyaklah pada kerajaan. Kita harap benda ni berterusan, dapat berterusan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Menteri Pertanian kita, Datuk Seri Muhammad bin Jabu, kerana dengan daya usaha beliau, alhamdulillah belanjawan tahun 2023 ni banyak berpihak kepada kami, golongan kami lah sebagai petani sawah ni lah. Dengan bajet-bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri itu amat menggembirakan lah bagi pihak kami ni di sektor pertanian. Alhamdulillah, duit RM600 tu untuk RM200 sebulan tu bolehlah, sementara kami nak tunggu balik masak tu bolehlah orang kata ada sedikit orang kata boleh tampung lah belanja-belanja untuk petani, sebab kami ni banyakkan semata-matanya berharap kepada hasil padi ya. Kan? Benda lain tu tak ada lah. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Bertemu kembali. Sesi libat urus mengenai pelaksanaan rangkaian 5G diadakan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Digital Nasional Berhad DNB dan syarikat-syarikat telekomunikasi terlibat semalam. Fokusnya antara lain tertumpu kepada perbincangan menentukan sama ada DNB terus menggunakan model rangkaian borong tunggal SWN atau dui rangkaian borong DWN dalam pelaksanaan 5G.
Keputusan mengenainya akan diumum menerusi laporan penambahbaikan 5G yang dijangka dibentang ke Kabinet bulan depan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata perbincangan bagi menambah baik kecekapan tabik urus DNB turut jadi agenda utama. Dan lebih penting dari itu, dua perkara yang ditegaskan oleh Perdana Menteri. Satu, kita ingin lihat capaian rangkaian 5G ini meliputi 80% kawasan berpenduduk menjelang hujung 2023 dan harga itu harga yang berpatutan kepada rakyat. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan Konvensyen Pemantapan Penerangan Keadilan Selangor di Petaling Jaya. Sementara itu, keperluan meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sedang diteliti. Ia susulan penubuhan pasukan khas bawah bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak D11. Tujuannya melindungi kanak-kanak dan wanita daripada aktiviti pornografi serta keganasan seksual. This is something which we will make a fuller announcement once we have begun that series of engagements that need to happen across different ministries. Penubuhan pasukan khas bawah D11 PDRM diumum Perdana Menteri ketika pembentangan Belanjawan 2023. Politeknik Metro di Tasik Glugor mengambil pendekatan baru dengan menawarkan kursus perfilman selari dengan perkembangan semasa. Ia adalah selaras dengan perkembangan teknologi semasa dalam dunia digital. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Seri Abdul Razak Jaafar berkata, Politeknik Metro Tasik Glugor mengorak langkah dalam landscape pendidikan tinggi dengan menawarkan kursus perfilman. Dan dalam konteks ini di Politeknik Metro Tasik Glugor, pihak syarikat ataupun pihak industri khususnya dalam bidang industri perfilman telah menyediakan kemudahan tersebut dan ini telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dan juga membantu pihak Politeknik sendiri dalam melahirkan bakat-bakat dalam bidang industri perfilman. Beliau merasmikan industri on campus IOC Politeknik Metro Tasik Glugor. Hadir sama Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail dan Khairul Anwar Ishak Pengarah Politeknik Tasik Glugor. Sebuah klinik kesihatan bakal dibina di Bandar Seri Coalfield Kuala Selangor dan klinik kesihatan seluas 6 ekar itu mampu meningkatkan sehingga 1,000 pesakit luar dalam satu masa. Esko Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan Pembangunan Modal Insan, Muhammad Khairuddin Othman berkata, Kementerian Kesihatan akan membina klinik itu bagi memberi kemudahan kepada 120,000 penduduk Puncak Alam. Klinik kesihatan ini adalah tanah yang telah kita luluskan kepada JKPTG untuk tujuan membina klinik kesihatan di Desa Coalfield. Jadi ini adalah Type 2. Jadi ini adalah kemudahan yang diberikan kepada rakyat setempat dan kita harapkan ia dapat dibinakan di bawah rancangan Malaysia yang akan datang ini. Beliau merasmikan jelajah kita Selangor Penyayang bagi daerah Kuala Selangor di dataran Esplanade Eco Grando Puncak Alam. Semua pemimpin dan ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM diharap mempraktikkan sepenuhnya program Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia dan ia bakal menangani isu-isu semasa berkaitan kanak-kanak, remaja dan juga golongan wanita. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah modal kepimpinan dapat membentuk ahli berdisiplin tinggi dengan akhlak terpuji. Selain itu, semua pemimpin dan ahli juga diingatkan supaya berkongsi ilmu program Surf Smart dengan masyarakat bagi memperkasa dan menggalakkan penggunaan internet secara bertanggungjawab dan selamat. Oleh itu,
Pendedahan terhadap program Surf Smart perlu dikongsikan seluas-luasnya dalam kalangan pemimpin dan ahli pandu puteri kita. Bagi memastikan persekitaran dunia yang damai, ahli-ahli pandu puteri perlu tahu tentang cara untuk berhubung secara positif dan keselamatan semasa dalam talian, melindung diri daripada ancaman dalam talian dan menghormati hak dan reputasi diri di dalam internet. Baginda bertitah semasa sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2023 PPPM di Kuala Nerus. 2,000 ahli pandu puteri daripada 18 cawangan seluruh negara menghadiri sambutan tersebut. Turut berangkat penaung diraja PPPM Terengganu, Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah dan Yang di-Pertua PPPM Perak, Raja Puan Muda Perak Tunku Soraya. Hadir sama Yang di-Pertua PPPM Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Seorang pekerja kilang dikhawatiri lemas masa memancing ikan di Lubuk Taping, Air Putih Kemaman, Terengganu dan anaknya juga hampir lemas namun berjaya menyelamatkan diri. Dalam kejadian 1.45 petang, mangsa Muhammad Mirwan Muhammad Ramli, 40 tahun, dikhawatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika memancing bersama isteri dan anaknya. Menurut isterinya, Haryati Sulaiman, 36 tahun, beliau sekeluarga tiba di sungai di Lubuk Taping Kemaman pukul 9.30 pagi sebelum memulakan aktiviti mandi-manda dan memancing. Haryati memberitahu anaknya Muhammad Zafran, 12 tahun, cuba menyeberangi sungai tetapi secara tiba-tiba dibawa arus. Suaminya bergegas cuba menyelamatkan Muhammad Zafran, namun secara tiba-tiba suaminya tenggelam manakala anaknya berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada dahan pokok. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa dilakukan melibatkan kekuatan 50 anggota daripada Jabatan Bomba, pihak polis dan penduduk kampung. Sementara itu, 2 beradik ditemui mati lemas ketika mandi di air terjun Sungai Sedim dekat Sungai Kop Kulim, Kedah petang tadi. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh berkata, ketika kejadian mangsa yang berusia 33 tahun dan adiknya yang berusia 25 tahun bersama rakan-rakan mandi di air terjun berkenaan pada pukul 3.20 petang. Semasa mandi di kawasan Lubuk Kawah, air secara tiba-tiba berpusar dan kesemua mereka tenggelam. Keempat-empat mereka berjaya naik ke atas namun salah seorang daripada mereka disyaki lemas. Abang mangsa kemudian terjun semula ke dalam sungai untuk menyelamatkan adiknya. Bagaimanapun, kedua-duanya tidak timbul semula. Penduduk kampung telah membantu mencari dan menyelamatkan mangsa. Kedua-dua mangsa ditemui di dasar sungai dan dinaikkan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kedua-dua beradik itu disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital. Mayat dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang di Johor berpotensi melonjakkan kemakmuran ekonomi setempat di negeri itu. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata acara pelancongan tersebut akan terus diperkasa sebagai salah satu tarikan pelancongan dengan menarik lebih 300,000 pengunjung dan pelancong dari seluruh dunia. Kehadiran pengunjung dan pelancong dijangka memberi limpahan ekonomi kepada 350 pengusaha dengan nilai jualan RM23,000. Sementara itu, menurut Presiden Pelayang Malaysia, Dato' A. Rahim Nin, festival kali ke-25 ini disertai 700 peserta kebangsaan dan 109 pelayang antarabangsa. Sebagai tarikan kepada pelancong tempatan dan pelancong antarabangsa, dan dalam masa yang sama limpahan daripada festival ini sebenarnya memberi peluang kepada lebih 350 pengusaha-pengusaha kecil untuk membuka gerai dan mereka dapat menjual barang-barang mereka.
Beliau ditemui selepas perasmian Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang oleh Menteri Besar Dato' Onn Hafiz di Bukit Layang-Layang. Beberapa peserta baharu turut hadir buat pertama kali iaitu dari Republik Czech, Isle of Man dan Northern Ireland. Nilai kesejahteraan dan saling hormat menghormati. Rumah Kebajikan Warga Emas Sang Riang di Bera Pahang yang mengamalkan konsep keharmonian pelbagai kaum adalah contoh terbaik kepada rumah-rumah kebajikan di seluruh negara. Menerusi konsep ini, Rumah Kebajikan Sang Riang bukan sahaja memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk menilai kesejahteraan, malah menghormati kepercayaan pelbagai agama dalam kalangan penghuni. Rumah Warga Sang Riang dia boleh menjadi satu contoh yang baik untuk rumah-rumah kebajikan di lain bukan sahaja di negeri Pahang tapi untuk seluruh negara. Dan kita juga berharap bahawa pemilihan Rumah Warga Emas Sang Riang ini dia membuka peluang kepada rakyat-rakyat Malaysia bukan sahaja di Pahang dan di negeri lain untuk mengenali dengan lebih baik, sebab untuk Rumah Warga Emas Sang Riang penghuni di sini bukan sahaja terdiri daripada penduduk tempatan tetapi mereka menerima permohonan daripada rakyat Malaysia di seluruh negara. Seramai 418 penghuni Rumah Kebajikan Warga Emas Sang Riang ini terdiri daripada pelbagai kaum serta agama, namun boleh mengeratkan perhubungan antara satu sama lain. Beliau merasmikan program Harmoni Peringkat Negeri Pahang tahun 2023 di Triang Bera. Saingan kejuaraan Kaprik Malaysia 2023, pelumba Honda UZ Extremo Team Syarul Yuzi meraih kemenangan sulung musim ini selepas mengungguli pusingan pertama kategori CP150 di Litar Sepang antarabangsa hari ini. Syarul Shazras yang bermula di petak ketiga berjaya memintas dua pelumba di hadapan pada selekoh terakhir sekaligus memenangi podium pertama dengan catatan masa 14 minit 33.768 saat. Tempat kedua menjadi milik juara bertahan Ahmad Afif Amran daripada pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Dalam pada itu, Azrael Hakim Anwar yang mewakili pasukan Honda UZ Extremo Team berjaya menyambar tempat ketiga dengan catatan masa 14 minit 34.027 saat. Turut menjadi tumpuan kategori CP125 yang menyaksikan Mat Syafiq Rosli daripada pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor muncul juara pusingan pertama. Bagi kategori Wira KBS, pelumba Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing, Amirul Haziq Johan mencipta nama apabila muncul pemenang saingan tersebut. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.